Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Pisaka FC dalam perlawanan terakhir AFC Cup 2022 peringkat kumpulan, yang mana Kedah berjaya menang dengan jumlah jaringan yang besar iaitu 5-1 dan sekaligus membuatkan Kedah berjaya untuk menjadi juara kumpulan dan layak ke peringkat semi-final AFC ASEAN Zone untuk menentang PSM Makassar pada bulan 8 nanti, yang mana perlawanan menentang Makassar akan dimainkan secara single leg sahaja. So bermaksud hanya satu perlawanan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Kedah dan apakah kelebihan pasukan Kedah pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya katakan tentang pasukan Kedah adalah peranan double pivot mereka, iaitu Delci Marcel dan juga Sarawak, yang bertindak untuk beraksi dengan cemerlang pada perlawanan ini untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Kedah hidup daripada bertahan dan juga kepada menyerang. Memang boleh dikatakan Delci memainkan peranan yang penting untuk memastikan yang bahagian tengah Kedah gagal untuk dikuasai oleh pasukan Visaka, manakala Sarawak lebih berperanan sebagai deep lying playmaker, iaitu pada perlawanan ni kita boleh lihatlah yang beliau mempunyai ketenangan yang bagus, ball control yang baik, tetapi yang paling penting dan juga orang kata apa, kelebihan yang ada pada Sarawak ni sebagai deep lying playmaker adalah hasil hantaran-hantaran beliau, yang mana kita boleh tengok long ball ataupun hantaran jauh yang dilakukan oleh Sarawak kebanyakannya tepat ataupun accurate kepada pemain yang ditarget, sama ada mencari Mardi, mencari Fayyad, mencari Syazwan Zainon, mencari Ronak Ngah dan sebagainya. Jadi peranan kedua-dua player di bahagian tengah pasukan Kedah sebagai double pivot ni telah menstabilkan dan juga meneutralkan pasukan lawan daripada untuk mengekal ataupun membina ataupun build up di bahagian tengah. Delci lebih kepada untuk support, untuk mengganggu pergerakan pasukan lawan, manakala Sarawak lebih kepada deep lying playmaker, yang mana beliau lebih untuk support bahagian serangan dengan hantaran-hantaran jauh dan juga gameplay dengan long ball dan sebagainya, apabila beliau mempunyai kelebihan daripada passing accuracy yang tepat pada peranan semalam. Itu perkara yang pertama tentang double pivot pasukan Kedah. Perkara yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah adalah tentang pertahanan ataupun back four pasukan Kedah pada peranan semalam, yang diketuai oleh Rodney Kelvin, Ahmad Zahir, Kamel dan juga Azmi Aris, yang mana selepas itu Kamel dikeluarkan digantikan dengan Hishamuddin, yang mana boleh saya katakan back four pasukan Kedah adalah dipenuhi dengan pemain-pemain tempatan dan mereka di AFC Cup menunjukkan persembahan yang cemerlang. Dan perkara yang boleh saya puji tentang gandingan dua centre back, iaitu Rodney Kelvin dan juga Akmal Zahir, yang mana pada perlawanan ni kita boleh tengoklah daripada segi man marking, daripada segi follow up, memang Rodney Kelvin sangat-sangat kebal dan keras lah di bahagian centre back pasukan Kedah tu, yang mana pemain-pemain serangan di bahagian striker pasukan Visaka cuba untuk penetrate, tetapi sayang, beribu-ribu kali sayang apabila Rodney berjaya untuk melakukan kerja-kerja keras dengan melakukan tackling dan sebagainya untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan Visaka ni tak boleh nak masuk ke dalam D-box pasukan Kedah. Begitu juga dengan peranan daripada Akmal Zahir yang sentiasa backup kepada Rodney Kelvin. Dan untuk Azmi dan juga Kamel di bahagian kanan dan kiri, mereka berdua ni menunjukkan satu performance yang cemerlang pada perlawanan ni. Apa yang boleh saya katakan, Kamel dan juga Azmi, mereka daripada segi bertahan memang solid. Boleh dikatakan bahagian sayap pasukan Visaka tidaklah terlalu hidup, walaupun ada beberapa kali mereka penetrate di bahagian Azmi berbanding di bahagian Kamel, tetapi daripada segi bertahan mereka berjaya untuk memastikan yang Visaka tak ada peluang yang cerah untuk masuk ke dalam D-box ataupun melakukan hantaran-hantaran berbahaya ke dalam kotak penalti pasukan Kedah. Dan yang paling penting boleh saya katakan peranan fullback pasukan Kedah, Azmi dan Kamel bertindak cemerlang, bukan sahaja daripada bertahan, mereka juga banyak membantu bahagian serangan dengan memberi support, dengan membuat overlapping. Kita boleh tengok bagaimana Mardi pada perlawanan ni efektif apabila Azmi sering membantu dengan buat larian-larian overlapping untuk melakukan cutback ke dalam kotak penalti
terlatih di bahagian kiri. Jadi boleh saya katakan memang back four pasukan Kedah juga bertindak dengan sangat cemerlang dari segi bertahan, compact, pembacaan game, interception dan sebagainya. Komunikasi pun mereka bagus, dan yang paling penting kita juga boleh tengok di bahagian pertahanan tengah Kedah, Akmal Zahir boleh dikatakan sebagai ball playing defender, yang mana beliau apabila dapat bola, beliau dengan Rodney Kelvin akan push bola ke bahagian middle line ataupun middle area sebelum mereka melakukan hantaran-hantaran jauh untuk mencari ataupun buka game ke bahagian hadapan bagi mencari Ronald Ngah, Mardi ataupun pemain-pemain Kedah yang lain di bahagian serangan. Jadi memang boleh dikatakan bahagian pertahanan Kedah bukan hanya memfokuskan kepada bertahan, mereka juga involve ataupun terlibat dengan build up untuk pasukan Kedah daripada bawah sehinggalah ke bahagian tengah. Jadi itu yang perkara kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Perkara ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah mengenai peranan Mardi lah. Pada perlawanan ni memang kita tak nafikan Mardi adalah boleh dikatakan man of the match, yang mana beliau di bahagian kiri tu memang sangat hidup. Beliau menunjukkan yang pembelian ataupun dengan membawa masuk beliau di transfer window kedua untuk beraksi di AFC Cup memang sangat-sangat bagus lah, yang mana beliau menunjukkan beliau ada individu kualiti yang bagus, free kick specialist dan percubaan ataupun finisher penyudah beliau memang sangat-sangat on point. Jadi boleh dikatakan di bahagian kiri pasukan Kedah semalam banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mardi untuk mencipta serangan kepada pasukan Kedah untuk menyerang pasukan Visaka dengan larian-larian berbahaya di bahagian kiri, dan beberapa kali beliau berjaya untuk mencipta peluang kepada Ronald Ngah untuk menjaringkan gol. Tetapi sayang Ronald Ngah punya finishing pula agak spoil sikit lah pada perlawanan ni kan. Tetapi overall memang Mardi semalam on form. Di bahagian kiri tu dia conquer, dia kawal, dia masuk beat 2-3 orang player, dia masuk dalam kotak penalti, laku percubaan, buat clean ball, free kick, cutback dan sebagainya. Memang Mardi on top. Memang boleh dikatakan the best player Kedah beli untuk season ni untuk pasukan Kedah. Itu perkara yang ketiga yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah. Perkara yang keempat yang boleh saya katakan tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah peranan Fayyad Zulkifli, yang mana pertukaran Fayyad Zulkifli menggantikan Aiman Afif di second half sebenarnya mengubah segala corak permainan Kedah yang agak boleh dikatakan di first half bukannya tidak baik, tetapi agak baik, tetapi apabila Fayyad menggantikan Aiman Afif pada separuh masa kedua, segala-galanya berubah. Permainan Kedah lebih ofensif dengan adanya Fayyad yang boleh bertindak sebagai inside forward dan sebagainya, dengan larian-larian di belakang pertahanan, dengan kelajuan yang ada, positioning yang pandai. Dia pandai untuk masuk dalam space-space yang kecil untuk membuat larian di belakang pertahanan untuk buka game dan sebagainya, untuk menerima umpanan daripada bahagian tengah ataupun bahagian pertahanan pasukan Kedah, membuatkan bahagian serangan Kedah lebih bertindak dengan cemerlang di second half apabila kemasukan Fayyad. Jadi apa boleh saya katakan, apabila Fayyad masuk di bahagian tengah tu, bahagian tengah pasukan Kedah boleh link up dengan sangat baik antara bahagian serangan dan juga bahagian tengah, yang mana boleh menghubungkan antara satu sama lain, berbanding di first half yang lebih memfokuskan attack di bahagian sayap ataupun winger melalui Mardi sahaja. Jadi kemasukan Fayyad telah mengubah corak permainan pasukan Kedah, membuatkan Kedah boleh cipta banyak lagi gerakan-gerakan berbahaya, bukan hanya berpaksikan kepada winger sama ada Mardi ataupun Syazwan Zainon di bahagian kanan atau kiri, tetapi juga boleh mencipta serangan di bahagian tengah dengan sangat-sangat baik oleh gerakan ataupun off ball movement yang dilakukan oleh Fayyad untuk berada dalam kedudukan yang tepat bagi menerima bola, dan hasilnya Fayyad create satu assist dan juga satu gol. Tahniah untuk Fayyad Zulkifli. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah tentang peranan Ronald Ngah di second half, yang mana di second half kita boleh tengok Ronald Ngah lebih bermain di bahagian winger ataupun lebih kepada bahagian sayap daripada menjadi target man seperti mana di first half, yang mana beliau lebih bermain di bahagian kiri adalah untuk memberi support kepada Mardi untuk mencipta gerakan-gerakan di bahagian kiri pasukan Kedah. Dan boleh saya katakan Ronald Ngah bermain di bahagian kiri lebih efektif berbanding beliau bermain di bahagian striker tunggal ataupun sebagai target man lah. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Ronald Ngah ada
ada kelebihan daripada segi fizikal, daripada segi pace iaitu kelajuan, dan juga ball control, yang mana beliau boleh guna fizikal dan juga kelajuan beliau untuk beat pertahanan pasukan Visaka yang agak kecil pada perlawanan ni. Kita boleh tengok bagaimana Ronald Ngah mencipta ruang ataupun assist kepada Fayad hasil gerakan di bahagian kiri, dan Ronald Ngah juga mencipta gol hasil larian solo di bahagian kiri ataupun start daripada bahagian tengah kiri masuk dalam kotak penalti. Jadi boleh saya katakan memang Ronald Ngah dia punya ability adalah, dan juga dia punya advantage adalah daripada segi fizikal, dia punya sizing memang padu, dan dia punya ball control serta kelajuan, dia boleh guna benda tu untuk beat pasukan yang berada di Asia Tenggara ni lah. Dan memang Ronald Ngah perform juga semalam walaupun gagal menjaringkan sepakan penalti, tetapi secara overallnya Ronald Ngah masih lagi perlu diperbaiki lah, antaranya finishing lah, terutamanya dari sepakan penalti, daripada segi open play, goal tempat dan sebagainya. Beliau still lagi kena perbaiki, sebab semalam boleh dikatakan dia miss lebih kurang 2 atau 3 chance yang boleh dikatakan sepatutnya gol untuk Ronald Ngah. Dan yang terakhir tentang Syazwan Zainon. Syazwan Zainon bertindak dengan cemerlang di bahagian kanan pada perlawanan ni. Boleh saya katakan Syazwan Zainon lebih kepada fast winger, yang FALSE winger, iaitu beliau lebih bukannya macam Mardi duk wide area, cuba penetrate, beat 1, 2, 3 player masuk dalam kotak penalti dan sebagainya. Tetapi Syazwan Zainon punya peranan di bahagian kiri ni lebih untuk masuk ke bahagian tengah untuk memberi support kepada bahagian tengah untuk link up dengan baik antara bahagian serangan. Sebab apa? Sebab kita tahu semalam waktu first half Aiman Hafif gagal berfungsi dengan baik sebagai connector. So Syazwan Zainon dia lebih suka untuk masuk bahagian tengah untuk overload dan juga membantu bahagian tengah pasukan Kedah bagi membina ataupun menggerakkan serangan di bahagian tengah serta untuk support Deci dan juga Sarawak di bahagian tengah lah. Itu perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Perkara yang perlu mereka perbaiki, yang pertama, mereka perlu cari solution yang terbaik, terutamanya selepas mereka balik ke Malaysia nanti untuk Piala FA dan juga Liga Super sebelum main balik AFC Cup, adalah bagaimana mereka nak mencari seorang player yang attacking minded, yang boleh menjadi backup kepada Ronald Ngah di belakang, yang menghubungkan antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, iaitu mereka perlukan pemain nombor 10 attacking midfielder, bukannya nombor yang dekat baju tu, peranan role number 10 as a attacking midfielder, untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Kedah ni lebih kreatif dalam membentuk serangan di kawasan middle area dan juga melakukan passing-passing yang lebih kreatif secara short pass ataupun dribbling yang lebih padu di bahagian tengah lah. Senang cerita, macam dekat JDT ada Leandro Velasquez, Kedah kena ada player yang versatile macam tu, and kalau tak sama pun tak apa, tapi nak peranan macam tu, faham tak? Number 10 attacking midfielder untuk link up dengan baik, untuk boleh supply bola dengan lebih baik kepada Ronald Ngah, jadi backup lah. Dulu kita ada Syafiq Ahmad, tetapi sekarang Syafiq dah tak ada, so kita perlu create another player lah untuk number 10 tu. Itu kelemahan yang pertama lah Kedah perlu perbaiki. Kelemahan yang kedua Kedah perlu perbaiki adalah di bahagian pertahanan, perlu lebih fokus terutamanya dalam set pieces. Sebab semalam Visaka dapat gol daripada free kick, Kedah lambat untuk ready ataupun fokus, yang mana Visaka saja buat-buat lai-lai pun dia angkat kan, Kedah tak ada ready pun kena. So Kedah perlu lebih fokus terutamanya dalam situasi bola mati supaya mereka tak kena gol macam Visaka buh lagi semalam. So benda tu memang kena improve a lot lah, terutamanya di bahagian set pieces. Dan untuk bahagian sayap dan juga tengah, mereka perlu sentiasa support antara satu sama lain untuk memastikan yang gerakan-gerakan mereka ada orang yang sambung, jadi dia saling connect ataupun berhubung antara satu sama lain. Jadi secara kesimpulannya, tahniah untuk Kedah sebab berjaya layak ke semifinal zon ASEAN untuk bertemu dengan PSM Makassar. Kena ingat perjalanan Kedah masih lagi jauh, nanti masuk final ASEAN Zone, lepas tu masuk interzone playoff, lepas tu masuk interzone semifinal, barulah masuk final lawan dengan West Zone dan sebagainya. Kena jumpa daripada India ataupun Hong Kong dan sebagainya, masih jauh lagi perjalanan. So apa-apa pun setakat sekarang Kedah dah buktikan yang mereka boleh lepas group stage, itu dah terbaik kan, memang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja ulasan saya.